Hari ini saya selaku moderator bagi program Santai Ilmu FSHH. Nama panggilan saya di Syap, Kak Roy. Manakala di SOE dikenali sebagai Kak Ayu. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program Santai Ilmu siri yang ke-19, di mana program ini merupakan satu platform untuk staf kongsi ilmu, panduan maupun sesi soal jawab. Diharapkan agar program ini berjalan dengan lancar dan semua staf mendapat manfaat hasil dari perkongsian ilmu dan ahli-ahli panel. Program ini mempunyai 3 sesi, iaitu sesi pertama, setiap panel berkongsi pengenalan buku secara ringkas. Sesi kedua pula, setiap panel membuat ulasan penuh kandungan buku. Dan sesi ketiga, di mana ketiga-tiga panel akan membuat rumusan dari hasil pembacaan buku mereka. Dengan ini, tanpa melengah masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 ahli panel yang sangat dikenali di kalangan kita semua. Panel pertama, Puan Suhana binti Sarmo dengan tajuk bukunya Jangan Bersedih, Jadilah Wanita Paling Bahagia. Panel kedua, Puan Wan Rohayah binti Wan Abdul Rahman, tajuk buku Biomekanik Solat. Dan panel ketiga, Puan Mas Aminah binti Abdul Kadir, tajuk buku Fajar Luminati. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Puan Suhana binti Sarmo atau dikenali dengan panggilan Su. Membaca buku bacaannya bertajuk Jangan Bersedih, Jadilah Wanita yang Paling Bahagia. Bagi memulakan sesi pertama ini, dipersilakan Puan Suhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih Puan Rohayah sebagai moderator pada sesi kali ini. Juga kepada Cik Khairul yang telah berusaha sedaya upaya, sehabis daya untuk memperkasakan lagi program ni. Terima kasih pada semua kerana sudi mendengar. Okey, pada sesi kali ini saya akan kongsikan kepada anda perkongsian buku yang telah saya baca sebelum ni. Sebenarnya buku ni dah 5 tahun dah dalam simpanan saya. Jadi saya buka dan saya baca baliklah untuk saya kongsikan bersama. Okey, dengan tajuk dia Jangan Bersedih, Jadilah Wanita yang Paling Bahagia. Okey, ini tajuk buku dia, ini muka depan buku dia. Okey, sekejap ya. Dia hang pula komputer saya ni. Okey, ini muka depan buku. Pengenalan buku ni dikarang oleh Dr. Ayyid bin Abdullah Al-Qurni dan diterjemahkan oleh Muhammad Huzaifah. Dan ini adalah hasil terjemahan dari karya Dr. Ayyid bin Abdullah Al-Qurni yang berjudul, buku asal dia berjudul As'ad Al-Mar'ah Al-Alam. Jadi pada setiap awal halaman buku, Al-Qurni seakan-akan menegur pembaca dengan bait-bait syair yang menggugah perasaan, seolah-olah pembaca berada di hadapannya. Bahkan anda tidak mempunyai waktu pun untuk beranjak sesaat pun daripadanya. Setelah itu syair-syair ini terus mengalir, membasahi relung hati dan fikiran serta menenangkan dan membangkitkan jiwa pembaca.
Buku ini juga adalah untuk menjawab sebahagian keperluan wanita akan kebahagiaannya sehingga pembaca benar-benar merasakan kebahagiaan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Inilah pesanan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Buku ini mengandungi 303 muka surat. Harga dia RM19.80 dan dia merupakan cetakan yang ketujuh. Terbitan Al-Hidayah. Terbitan Al-Hidayah, Ilmu Cahaya Kehidupan. Mengandungi 13 bab yang syarat dengan nasihat dan kisah benar wali-wali wanita yang agung yang patut dicontohi oleh wanita kini, ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan hadis yang benar. Menariknya buku ini adalah setiap buku dalam bab itu dinamakan dengan nama-nama perhiasan wanita yang sangat tinggi nilainya. Seperti bab 1 dinamakan dengan emas, bab 2 dinamakan dengan kalung, bab 3 permata, bab 4 mutiara, bab 5 belian, bab 6 intan, bab 7 yakut, kemudian nilam, cincin, zamrud, manikam, intan dan bab 13 dengan nama kristal. Okey, ini adalah sebahagian daripada muka depan, muka hadapan buku yang berkaitan dengan bab-bab yang telah saya sebutkan tadilah. Okey, setiap bab dia menyentuh berbagai-bagai isu berkaitan dengan wanita. Sebenarnya buku ni bukan berkaitan dengan wanita saja. Ada juga bab yang menyentuh tentang lelaki terhadap wanita. Okey, ini kemudian saya serahkan seterusnya pada panel kepada moderator untuk program seterusnya. Moderator. Okey, seterusnya saya mempersilakan Puan Wan Rohaya binti Abdul Rahman dengan bukunya yang bertajuk Biomekanik Solat. Dipersilakan, Rohaya. Ya, tak dengar bunyi, tak dengar bunyi. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada Mike, Kak Roy mute mic. Terima kasih diucapkan kepada puan moderator yang dihormati. Terima kasih juga kepada pihak fakulti yang telah memberikan kesempatan dan ruang untuk saya kongsikan ulasan buku yang bertajuk Biomekanik Solat. Untuk makluman semua, buku ini ditulis oleh Dr. Abbas Yusof dan mengandungi 5 bahagian dan juga 130 muka surat. Topik utama perbincangan buku ini ialah mendalami kemahiran untuk khusyuk dalam solat melalui kaedah biomekanik. Buku ini juga ditulis untuk mereka yang merasakan solatnya belum khusyuk serta untuk mereka lebih menikmati kekhusyukan. Setakat ini dahulu pengenalan buku ini, kembali kepada puan moderator. Okey, kita teruskan dengan panel ketiga iaitu Puan Mas Aminah binti Abdul Kadir dengan tajuk buku Dajjal Luminati. Dipersilakan Puan Mas Aminah.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Roy. Dengarlah ini, tuan dan puan, kisah memberi satu tauladan. Kita jadikan satu pengajaran, Al-Masih Dajjal bakal dikeluarkan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang buku yang saya baca sepanjang tempoh PKP ini yang bertajuk Dajjaluminati. Buku Dajjaluminati ni penulisnya adalah Aiman Bana. Tagline dia, kerana teori konspirasi bukanlah wahyu. Okey, sebelum kita menyelam lebih dalam tentang buku Dajjaluminati ni, kita kenal dulu siapa yang menulis buku Dajjaluminati ni. Okey. Penulis Dajjaluminati ni adalah Aiman Bana. Nama penuh beliau adalah Mujahid Aiman bin Romawi. Beliau dikenali sebagai Aiman Bana kerana panggilan Bana sempena nama Imam Hasan Al-Banna. Pendidikan beliau adalah di Madinah International University dalam bidang syariah dan kerjaya beliau adalah sebagai seorang penulis buku, pendakwah bebas, pengasas inspirasi, da'i-preneur dan blogger and vlogger. Beliau merupakan seorang pendakwah bebas di sekitar Malaysia dan juga di Indonesia. Antara senarai buku bestseller Aiman Bana ialah Henshin From Jahiliyah to Jannah, Suamiku Dajjal dan juga Dajjaluminati. Dan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berkongsi dengan anda semua tentang buku Dajjaluminati yang ditulis oleh Aiman Bana ni. Okey. Buku Dajjaluminati ni dia cerita pasal apa? Dan nama pun Dajjal, Dajjaluminati. Jadi dah tentulah dia cerita pasal Dajjal. Selain tu buku ni juga ada cerita pasal agama teori konspirasi. Sebab tu tadi tagline dia ada cakap kerana teori konspirasi bukanlah wahyu. Sebab dia cerita pasal agama teori konspirasi. Dia cerita juga tentang Illuminati dan Freemason. Sebab macam yang kita maklum memang biasanya orang akan kaitkan Illuminati dan Freemason ni dengan Dajjal. Lepas tu 4 senjata fitnah Dajjal dan juga senjata melawan Dajjal. Ini adalah cerita yang penulis ni kongsikan dekat dalam buku Dajjaluminati ni. Okey, itu sahaja untuk sesi yang pertama. Saya pulangkan kembali kepada moderator kita, Kak Roy. Terima kasih puan-puan panel atas pengenalan buku tersebut. Kita teruskan untuk sesi yang kedua, ulasan penuh kandungan buku bertajuk Jangan Bersedih, Jadilah Wanita Paling Bahagia. Dipersilakan Puan Suhana binti Sarmo untuk membuat ulasan buku. Silakan. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, pada halaman pertama, ini halaman yang kedua. Ini adalah pada saya ambil bab yang emas, bahagian yang kedua. Kita tengok pada bahagian sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini penulis cuba menerangkan tentang apa maksud sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi di sini adalah sebahagian yang saya jelaskan mengikut apa yang saya faham. Ini adalah dari surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maksud dia, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Lazimnya Allah Ta'ala beri dugaan kepada orang beriman.
Apabila mereka sabar dan tawakal, Allah Ta'ala akan beri kenikmatan selepas itu. Okey, ini contohnya bila kita miskin, kita akan merasa bahagia. Kita rasa bahagia dengan kemiskinan kita. Bahagia di sini adalah redha dengan pemberian Tuhan. Sebelumnya kita kena berusaha sehabis daya untuk keluar dari kemiskinan itu. Namun jika Tuhan takdirkan kita hidup miskin, itu lebih baik buat kita, maka kita kenalah redha dengannya. Sebab hanya Allah saja yang lebih tahu akan diri kita berbanding dengan diri kita sendiri. Tawakal dan berusaha sehabis daya, kemudian serahkan semua urusan selepas itu kepada Allah. Itulah maksud penulis yang dikarang tadi, ayat. Okey, ini bab emas bahagian yang ketiga. Penulis juga meletakkan bahawa Allah yang Maha Pengasih pasti memberikan kemudahan. Dia berkait dengan bab emas yang kedua tadi. Jangan kau putus asa kerana tidak melihat jalan keluar. Kalau begitu, di manakah Allah dan takdirnya? Saya dah jelaskan tadi tentang takdir. Manusia itu sebenarnya telah ditetapkan. Cuma kita kena berusaha lah sebab kita tak tahu takdir kita apa akan datang. Usaha sehabis daya. Sehabis daya dan sebaik mungkin untuk kita perbaiki diri kita. Kemudian kita serahkan selebihnya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud apabila seorang wanita berbakti kepada suaminya, mengerjakan solat 5 waktu dan memelihara kehormatannya, nescaya ia akan memasuki syurga Tuhannya. Hadis riwayat Ahmad. Okey, semua itu adalah perkara yang mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Oleh kerana itu, saudariku, laksanakanlah amalan-amalan agung tersebut. Ini, okey, lepas tu, mutiara kata yang penulis hidangkan pada pembaca, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Itu semua sedia maklum bagi umat Islam. Dan sebenarnya bagi yang non-Muslim pun memang mereka ada Tuhan mereka sendiri dan kepercayaan mereka sendiri. Tapi hakikatnya Tuhan yang sebenar-benar Tuhan adalah Allah. Okey. Ini adalah bab kristal. Saya ambil bahagian yang kelima. Tidak ada orang yang lebih bahagia dari orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Anggaplah semua urusan itu mudah dan bersabarlah dengan kepahitannya. Aku pernah membaca perjalanan hidup 10 orang kaya dan besar 10 orang kaya dan besar di dunia yang kehilangan imannya kepada Allah. Ternyata akhir kehidupan mereka penuh dengan penderitaan. Masa tuanya syarat dengan makian dan kutukan. Dan kebesaran yang pernah dimilikinya berubah menjadi sasaran cela dan hinaan. Di mana mereka sekarang? Di mana harta benda yang pernah dikumpulkan dulu? Mana kekayaan yang mereka timbun itu? Mana istana megah yang mereka bangunkan? Dan mana pula kemewahan yang pernah mereka nikmati? Semuanya telah berakhir. Sebahagian di antara mereka ada yang mati bunuh diri. Sebahagian lagi ada yang terbunuh. Sebahagian lagi ada yang dipenjara dan sisanya ada yang diajukan ke meja pengadilan sebagai ganjaran atas kederhakaan, dosa-dosa, permainan dan kesesatan yang mereka lakukan. Mereka menjadi manusia yang paling terkutuk ketika mereka menganggap bahawa harta benda dapat membeli segala-galanya. Jadi di sini penulis cuba jelaskan bahawa harta bukan segala-galanya. Jadi untuk meraih kebahagiaan, kita kena baiki hati, perbaiki diri dan lihatlah diri kita sebelum kita melihat orang lain. Okey, ini adalah kisah wanita. Zaman jahiliah dahulu, wanita dianggap makhluk yang hina, tiada nilai dan punca kepapaan bagi sesebuah keluarga. Kelahiran bayi perempuan akan ditanam hidup-hidup kerana memanjangkan hayat bayi perempuan bermakna membenarkan kehinaan bertapak di dalam keluarga. Wanita adalah golongan yang terpinggir dan tidak pernah diiktiraf haknya di dalam meneruskan kehidupan mereka. Wanita hanya layak dijadikan hamba seks bagi kaum lelaki. Ini adalah pada zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam dan sebelum kedatangan Rasulullah SAW.
Kebencian mereka terhadap wanita didedahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika kalam kepastiannya dituturkan yang bermaksud, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, yakni merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang ramai disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah, yakni hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Surah An-Nahl ayat 58 hingga 59. Kedatangan Islam yang dibawa Rasulullah SAW meninggikan martabat wanita untuk bergerak seiring dengan kaum lelaki sebagai sayap kiri perjuangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 71. Okey, kelahiran Sayyidatina Khadijah, Aisyah, Siti Fatimah, Asma, Rabi'ah Al-Adawiyah dan Sri Kandi pejuang didikan madrasah Rasulullah SAW menyerlahkan imej wanita sebagai ratu manusia dan ibu yang telah berjaya membentuk generasi Rabbani. Ini bagi kaum wanita ya. Bagi muslimah, nama-nama ini sinonim sangat dan seharusnya kita tak boleh lupakanlah nama-nama ni dalam jiwa kita. Sayyidatina Khadijah adalah lambang keunggulan wanita muslimah. Sebaris nama itu sering menjadi sebutan di bibir Rasulullah SAW biarpun pada hari-hari selepas kematiannya. Dia adalah wanita pertama yang menjadi penyeri dunia Rasulullah SAW. Fatimah pula adalah wanita yang solehah menjadi nadi dan suri hidup Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia tidak suka melihat lelaki dan tidak suka dilihat oleh lelaki. Ini adalah sifat yang mulia yang ada pada Siti Fatimah, anak kepada Nabi Muhammad SAW. Asma pula seorang ibu yang telah melahirkan Abdullah Az-Zubair, yakni panglima yang gagah berani melalui kemantapan tarbiyahnya, melalui madrasah Rasulullah SAW. Ya. Rabi'ah Al-Adawiyah pula merupakan sumber inspirasi cinta yang sentiasa merindui Tuhannya. Dia tenggelam di dalam keasyikan cinta Al-Haq yang sering melafazkan alunan resah pada setiap penjuru dosa. Era pasca modernisme menyaksikan wanita-wanita yang seumpama ini kian lumpuh dan tandus. Wanita biasanya dikaitkan dengan kelemahan yang sering menuntut kebebasan. Wanita moden sekarang lebih mementingkan kecantikan zahir untuk dipertontonkan tanpa menekankan kecantikan diri yakni batin yang lebih universal dan abadi. Wanita dieksploitasi dan bukan lagi pakar yang mempunyai penawar ampuh yang dapat merawat penyakit umah di kalangan wanita sendiri yang semakin kronik dan bervariasi. Penyakit ni macam-macam jenis dan ini kerana ramainya wanita yang mempunyai penyakit hati yang tidak dirawat. Kemana hilangnya Khadijah, Fatimah, Aisyah, Rabi'ah di dalam diri wanita hari ini? Sangat sukar untuk kita menjumpai sifat-sifat ini di dalam diri wanita. Hanya segelintir saja yang mempunyai sifat-sifat seperti ini. Majoritinya wanita sekarang memang terdedah kepada ancaman-ancaman globalisasi yang sangat menakutkan dan menggerunkan sebenarnya. Cukuplah perkabaran yang menggerunkan daripada Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa kebanyakan wanita adalah penghuni neraka. Ini sebagai peringatan Nabi SAW dan yang membataskan segala pergerakan dan kata-kata bagi setiap wanita yang berfikir. Mengapakah kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka? Mungkin ada di antara kalangan wanita sendiri pun tertanya-tanya, kenapa? Sebab apa? Jawapannya ada dua sebab perkara yang besar. Ini setelah saya merujuk kepada alim, seorang yang alim. Beliau mengatakan bahawa kebanyakan wanita dihumban ke neraka oleh Allah
disebabkan oleh dua perkara yang besar ni, iaitu yang pertama, derhaka kepada suami, yakni tidak taat kepada suami. Yang ini ada perbahasan yang lebih detail bab dua perkara yang besar ni. Tidak menutup aurat dengan sempurna mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Selain itu, banyak lagi sebab lain seperti suka mengumpat dan banyaknya penyakit hati yang bersarang di hati wanita. Marilah kita sama-sama mengutip sejarah keagungan wanita solehah terdahulu untuk kita warnakan kehidupan sekarang di alam baru ni. Jadi ini adalah sebagai iktibar kita sebagai seorang wanita muslimah. Jadi kita berusahalah sedaya mampu kita, sehabis daya kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki anak-anak wanita kita di dalam ruang lingkup keluarga kita dahulu kita perbaiki. Kemudian barulah kita keluar kepada masyarakat. Okey, ini pula adalah pesanan untuk lelaki, bukan wanita saja di sini. Jadi di sini ada pesanan juga untuk lelaki, iaitu dijadikan wanita dari tulang rusuk kiri yang bengkok untuk diluruskan oleh lelaki. Jika dikasari, tulang akan patah. Jika dibiarkan bengkok, maka akan bengkoklah ia selamanya. Itulah wanita ibaratnya. Okey, tetapi jika lelaki sendiri yang tidak lurus, tak mungkin mampu untuk meluruskan wanita. Jadi, luruskanlah wanita dengan cara yang ditunjuki Allah. Kerana mereka dicipta sebegitu rupa olehnya. Didiklah mereka dengan panduan darinya. Jangan cuba jinakkan mereka dengan harta, nanti mereka semakin liar. Jangan cuba hiburkan mereka dengan kecantikan, nanti mereka semakin menderita. Barang yang sementara itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kenalkan mereka dengan zat Allah, zat yang kekal, disitulah Swiss-nya. Jadi, para pendengar yang lelaki khususnya, carilah Swiss-nya. Akal senipis rambutnya, tebalkan dengan ilmu. Hati separuh kaca, kuatkan dengan iman. Perasaan selembut sutera, hiasilah dengan akhlak. Suburkanlah kerana di situ, nanti mereka akan nampak nilaian dan keadilan Tuhan. Akan terhibur dan bahagialah hati mereka, yakni wanita, walau tidak menjadi ratu cantik dunia atau superwoman. Cukuplah dia menjadi superwoman bagi suami dia sendiri dan kepada ahli keluarganya, terutama anak-anaknya. Okey, para lelaki janganlah mengharap ketaatan wanita, tetapi binalah kepimpinan. Pastikan sebelum memimpin wanita menuju Allah, pimpinlah diri sendiri dahulu kepada Allah. Jinakkan diri dengan Allah, nescaya akan jinaklah segala-galanya di bawah pimpinannya. Okey, dunia adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim ni hadis sahih ya. Perhiasan yang paling indah adalah wanita yang solehah. Bukannya harta benda, bukannya wang ringgit, bukannya harta emas, apapun, tapi wanita yang solehah itu adalah perhiasan yang sebaik-baik perhiasan di dunia ini. Okey, saya serahkan balik kepada moderator. Terusnya. Terima kasih Puan Suhana binti Salmo atas ulasan penuh kandungan buku yang berkaitan. Seterusnya dijemput Puan Rohaya binti Abdul Rahman untuk memberi ulasan penuh kandungan buku bertajuk Biomekanik Solat. Dipersilakan Puan Rohaya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Moderator. Saya sambung perkongsian saya berkaitan buku ini. Jadi saya ingin kongsikan topik utama buku ini iaitu kemahiran untuk khusyuk dalam solat melalui kaedah biomekanik. Secara ringkasnya, perkataan biomekanik biasa digunakan di dalam sains sukan dan sains rekreasi. Ianya adalah salah satu cabang ilmu yang ada di dalam kejuruteraan bioperubatan. Khusyuk adalah syarat utama menentukan kualiti solat seseorang. Khusyuk itu ikhlas. Nilai ikhlas itu adalah urusan Allah. Hanya Allah yang tahu kekhusyukan hamba-Nya ketika solat.
Jadi saya kongsikan kaedah khusyuk yang pertama. Kaedah yang pertama ialah penetapan minda dan emosi. Yang pertama, kita hendaklah sewaktu solat kita hendaklah bertekad untuk khusyuk dan hanya fokus pada diri sendiri. Seboleh-bolehnya kita kurangkan kesilapan dan juga kurangkan kelalaian. Dan kita juga mengharapkan solat diterima oleh Allah. Melalui teknik penetapan minda dan emosi ini sebenarnya kita sengaja dan sedang mengawal minda dan mood serta fokus hanya pada diri sendiri. Dan dengan mengharapkan solat ini diterima oleh Allah akan mengekalkan kawalan tadi. Kita pun seboleh-bolehnya kita jangan sewaktu solat tu kalau boleh kita jangan berada dalam keadaan mengantuk, lapar, kenyang atau tergesa-gesa. Dan kita hendaklah mengambil wuduk dengan sempurna. Okey, teknik pelaziman mindah. Teknik pelaziman mindah. Ada 4, iaitu kita sentiasa cuba mengosongkan fikiran terutama selepas ikamat. Sentiasa memikir dan memujuk hati bahawa solat ini tidak lama. Lebih kurang 8 hingga 10 minit untuk satu waktu solat. Kita sentiasa sedar dan syaitan berusaha merosakkan solat kita. Kita juga sentiasa memikirkan solat ini khas waktu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu solat inilah waktu kita bercakap dengan Allah, berdoa dan juga membesarkan Allah. Melalui teknik pelaziman minda ini, semasa solat ini sebenarnya kita sengaja dan sedar mengatur fikiran supaya sentiasa memikirkan teknik-teknik ini dan mampu mengekalkan khusyuk sekiranya tidak tergelincir demi pelaziman minda tadi. Teknik yang ketiga adalah teknik pernafasan. Teknik pernafasan pertama, bernafas secara perlahan dengan membaca teratur, jelas sebutan dan tidak cepat. Disiplinkan diri menarik nafas lebih dalam pada 5 tempat yang dicadangkan. So, teknik amalan bernafas secara perlahan dan teratur mengikut teknik bacaan dan menarik nafas lebih dalam pada tempat-tempat tertentu tadi sebenarnya kita sengaja dan sedar melakukannya. Dengan disiplin yang tinggi akan mengekalkan dari mula sehingga akhir solat. Teknik yang keempat ialah teknik pembacaan. Kita membaca semua doa, Al-Fatihah, surah, tasbih dan tahiyat dengan tertib dan teratur. Kita juga mengulang bacaan sebanyak 3 kali ketika rukuk dan sujud. Kita membaca Al-Fatihah dan surah yang imam sedang baca. Kita praktis bacaan hati dan bacaan mulut secara serentak. Dan jangan sesekali kita membaca dengan cepat. Sebenarnya kita sengaja dan sedang membaca lambat dan jelas. Sebutan serta bacaan dalam hati pada setiap bacaan di dalam solat. Dan boleh dikekalkan sekira kita istiqamah dengan teknik bacaan tadi dari mula hingga akhir. Teknik yang kelima ialah teknik tumpuan mata. Pertama, kekalkan tumpuan mata pada titik tempat sujud sahaja. Semasa di tahiyat akhir, alihkan sebentar tumpuan mata tadi ke jari telunjuk yang diangkat semasa membaca lafaz syahadah. Tumpuan mata pada tempat sujud akan mengecilkan sudut pandangan dan mengurangkan risiko untuk leka melihat benda-benda lain. Kita sebenarnya dengan sengaja dan sedar untuk memandang dan mengekalkan fokus untuk hanya memandang tempat sujud semasa solat. Teknik ketujuh ialah biomekanik sendi otot. Pertama, mata ke arah tempat sujud, leher tunduk, berdiri tegak, perut jangan ke hadapan atau membongkok sedikit kerana posisi tulang
belakang akan berubah. Angkat takbir dengan kedua-dua tapak tangan sepenuhnya ke hadapan sehingga ke paras telinga. Bagi wanita bersama, cuma dua tapak tangan lebih rapat. Letak tangan kiri dan kanan di atas pusat di sebelah kiri. Rukuk yang betul dan mata masih memandang tempat sujud. Sujud dengan menekan dahi, dua tapak tangan rapat ke lantai. Tekan dan lipat jari-jari kaki. Teknik ke-8. Teknik ke-8 ialah teknik imajinasi. Semasa berdiri, sebelum mengangkat takbir, kita membayangkan Kaabah yang cantik tu. Lepas tu ganjaran pahala dan nikmat syurga dari Allah. Kita juga membayangkan akan bercakap dengan Allah. Kita berlatih membayangkan semua ayat-ayat yang dibaca seperti Al-Fatihah seolah-olah ayat itu timbul 3 dimensi di depan mata. Ulang kaji dan hafalkan semua maksud ayat dan doa yang dibaca semasa solat. Jadi teknik biomekanik imajinasi ini akan membuatkan kita sengaja dan sedang berimajinasi dan kemampuan membayangkan bentuk dan maksud semua bacaan. Imajinasi ini boleh dikekalkan ketika aktiviti otak kiri dikekalkan. Ketika ini aktiviti otak kiri sudah beralih ke otak kanan, insya-Allah kita akan semakin khusyuk. Setakat itu saja ulasan buku. Saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih Puan Rohaya binti Abdul Rahman atas ulasan penuh kandungan buku yang berkaitan. Seterusnya dijemput Puan Mas Aminah binti Abdul Kadir untuk memberi ulasan penuh kandungan buku bertajuk Dajjal Luminati. Silakan Puan Mas Aminah. Okey, terima kasih Kak Roy. Seterusnya saya sambung dengan sesi yang kedua ni. Okey. Okey, mula-mula kita tahu dulu siapa Dajjal ni kan. Dajjal ni adalah tanda-tanda kiamat yang paling besar. Dia akan muncul, lepas dia muncul Nabi Isa, lepas tu Ya'juj Ma'juj, lepas tu akan berlaku kiamat. Di mana kiamat tu adalah satu pengakhiran dekat dunia ni. Okey, sebelum tu kita kenal dulu macam mana kita nak tahu Dajjal ni kan. Okey, Dajjal ni gelaran dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal ataupun Ad-Dalalah. Ad-Dajjal tu sendiri dalam bahasa Arab dia daripada perkataan Dajjalah yang bermaksud menutup. Dia menutup kebenaran. Dia menutup kebaikan. Ad-Dalalah pula bahasa Arab dia yang bermaksud bahasa Arab dia Ad-Dalalah lah. Dalam bahasa Melayu dia maksud dia sesat. Jadi daripada gelaran Dajjal ni juga kita dah tahu dia tu memang orang yang macam gitulah. Okey, keturunan dia. Dajjal ni bukannya sejenis makhluk binatang tapi dia adalah daripada keturunan manusia. Dia keturunan manusia dan dia juga adalah keturunan Nabi Adam. Dan dia juga merupakan seorang lelaki. Tarikh lahir dia tak ada tarikh lahir macam kita, bulan Februari, Mac, April, tak ada. Tapi tiada tarikh spesifik. Tapi dia akan lahir setelah berlaku tanda besar kiamat. Dan juga setelah kaum muslimin menakluk kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ni dulu-dulu orang panggil dia kota Konstantinopel, tapi zaman sekarang ni ia dikenali sebagai Istanbul, Turki. Dekat Istanbul sana tu. Okey, seterusnya tempat lahir. Tempat lahir Dajjal adalah dari arah timur Khurasan. Dari arah timur Khurasan. Dan juga ada riwayat lain yang mengatakan dekat Isfahan, dekat Iran. Timur Khurasan tu pun dekat Iran. Muncul dari sebuah jalan antara Syam dan Iraq. Seterusnya tarikh mati Dajjal. Untung Dajjal ni dia dah ada tarikh mati dah. Macam kita tak tahu kan bila kematian kita bakal menjemput. Okey, macam Dajjal ni tarikh kematian dia adalah 40 hari selepas kemunculannya. 1 hari bersamaan dengan setahun, kemudian sebulan, kemudian seminggu, kemudian seperti biasa. Dan dia
Kematian dia adalah disebabkan oleh dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Okey, rupa paras Dajjal ni. Rambutnya kerinting, dahinya lebar, dadanya bidang, badannya bongkok, lelaki yang pendek, berkaki bengkok, buta mata sebelah. Dia bukan satu mata. Dia betul, dia memang satu mata tapi bukan cuma satu mata je dekat muka dia tu. Bukan, dia dua mata tapi satu mata dia tu buta. Tertulis perkataan kafir di antara kedua mata. Dan dikatakan perkataan kafir antara dua mata dia tu kita boleh nampak. Orang-orang mukmin boleh nampak. Strategi takluk dunia. Dia akan keluar sebagai seorang raja. Kemudian dia mengaku dirinya Nabi. Kemudian dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan siapa yang menjadi pengikut dia tu? Sahabat baik Dajjal adalah pengikut hawa nafsu dan tidak dapat menahan diri dari tarikan Dajjal. Dajjal ni nanti dia ada kuasa, dia ada banyak kelebihan yang dia boleh buat sampai orang tertarik nak jadi pengikut dia. Jadi orang-orang yang tertarik nak jadi pengikut Dajjal ni adalah orang-orang yang pengikut hawa nafsu dan tidak dapat menahan dari tarikan Dajjal. Kebanyakannya orang Yahudi dan wanita. Tu tadi kan Kak Su cerita kan, wanita antara yang tergolong dalam paling ramai dekat dalam neraka kan. Okey, kebanyakannya orang Yahudi dan wanita dan juga orang munafik. Musuh Dajjal pula adalah orang-orang mukmin. Okey, seterusnya antara kekuatan dan kuasa Dajjal. Dia boleh menyembuhkan penyakit, buta dan sopak, membunuh seseorang lalu menghidupkannya semula, membawa gunung roti dan sungai yang berair untuk pengikutnya. Dikatakan Dajjal ni nanti, masa zaman Dajjal ni, manusia ni kebuluran. Tak ada makanan. Jadi Dajjal ni dia bawa makanan. Orang yang tidak bersamanya akan diazab dengan kelaparan. Dan dikatakan zaman Dajjal ni nanti, orang-orang mukmin makanan dia hanyalah tasbih, tahmid, zikir. Mampu pergi ke setiap pelosok muka bumi dengan sekejap kecuali Mekah dan Madinah. Mempunyai kekuatan menghasilkan gempa yang menggetarkan kota Madinah sehingga semua orang munafik keluar dari Madinah dan mengikut Dajjal. Dajjal tak boleh masuk dalam Mekah dengan Madinah tapi dia boleh buat kota Madinah tu bergegar sampai orang yang sepatutnya jadi pengikut dia akan keluar daripada Madinah tu. Siapa orang tu? Orang-orang munafik lah. Mempunyai syurga dan neraka yang tersendiri. Dikatakan syurga Dajjal ni adalah neraka bagi kaum mukmin, bagi orang mukmin, dan neraka Dajjal ni adalah syurga untuk orang mukmin. Kecepatan Dajjal menjelajah seluruh bumi ialah bagaikan hujan ataupun awan yang diterbangkan oleh angin. Sangat cepat tapi kita tak pastilah berapa kilometer per hour dia tu kan. Okey, antara kekuatan dan kuasa Dajjal yang lain, boleh perintahkan langit untuk menurunkan hujan. Boleh perintahkan bumi untuk keluarkan tumbuhan. Boleh menyebabkan binatang ternak semakin produktif, keluarkan susu yang banyak. Boleh menyebabkan kemarau di sesuatu tempat. Boleh menyuruh bumi untuk mengeluarkan kekayaan, iaitu harta karun. Mempunyai sungai dan api. Sesiapa yang masuk ke dalam api akan dapat pahala dan terhapus dosanya. Siapa yang masuk sungai akan dapat dosa dan gugur semua pahalanya. Itulah yang kata tadi, syurga dan neraka dia yang tersendiri. Okey, saya hanya akan ceritakan pasal Dajjal je untuk sesi yang kali ni. Sesi yang ketiga nanti saya akan summary-kan untuk semua subtopik yang ada dalam buku ni sebab untuk cerita semua memang tak cukup masa lah sebab buku ni tebal. Okey, saya pulangkan semula pada Kak Rohaya. Terima kasih Puan Mas Aminah binti Abdul Kadir atas ulasan penuh kandungan buku yang berkaitan. Alhamdulillah selesai sudah ulasan buku dari ketiga-tiga panel. Kini sudah sampai ke sesi terakhir di mana sesi ini setiap panel diminta untuk merumuskan buku-buku yang dibaca. Dipersilakan Puan Suhana binti Sarmo.
Okey, terima kasih Puan Moderator, Puan Rohaya. Okey, di sini saya summariskan, saya cuba ambil summary dia daripada apa yang telah saya baca daripada buku tersebut, iaitu bekalan yang diambil bagi meraih kebahagiaan ya. Ini bukan untuk wanita saja, so lelaki dan wanita pun boleh ambil panduan dia lah. Apabila kesusahan datang menerpa diri dan kecemasan bertindih-tindih menghimpit anda, ucapkanlah La ilaha illallah. Kemudian serahkanlah orang yang zalim ke mahkamah akhirat yang padanya tiada hakim selain daripada Allah. Orang yang zalim ni banyak kategori Mungkin dari segi kezaliman tu bukan pada orang sekeliling, mungkin pada diri kita sendiri pun kita menzalimi diri kita sendiri sebenarnya. Jangan kita sangka orang luar tu yang menzalimi diri kita, tapi diri kita yang menzalimi diri kita sendiri. Jadi segeralah bertaubat dengan Allah apabila kita rasa diri kita ni memang menzalimi diri kita sendiri. Bukan diri kita yang zahir, tapi diri kita yang batin sebenarnya. Hapuslah air mata anak yatim agar anda meraih redha Tuhan yang Maha Pemurah dan menempati syurganya. Belilah dengan uang anda doa orang-orang fakir dan kecintaan orang-orang miskin. Seterusnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat kerana mereka kembali kepadanya dan mengadu perihalnya kepadanya. Ini yang setelah saya sebutkan tadi zalim pada diri sendirinya, maka segeralah kita bertaubat. Dan apabila orang lain pula yang zalim kepada diri kita, maka kita serahkan balik kepada Allah. Jangan kita menzalimi dia pula, menganiaya dia pula, menyakiti dia pula. Apa yang orang lain cuba menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan. Kita cuba balas dengan kebaikan. Jangan kita balas dengan kejahatan. Bila kita balas dengan kejahatan, bermaksud kita samalah dengan orang tu. Sama-sama zalim sebenarnya. Okey, bagaimanakah dapat hidup bahagia dan senang seseorang yang suka menyakiti orang Muslim dan menganiaya hamba Allah yang lain? Ini yang saya katakan tadi. Hati kita takkan bahagia dan takkan tenang. Tak bahagia pun apabila kita suka menyakiti hati orang lain. Sebab di situ bila kita menyakiti hati orang lain tak rasa bahagia, tak rasa tenteram dengan kita, kita rugi sebab kita tidak mendapat doa kebahagiaan daripada orang itu. Tu kita ruginya. Okey. Jangan anda curahkan semua penderitaan anda kecuali hanya pada mereka yang mahu membantu, meringankan beban anda dengan fikiran dan nasihat. Mereka dapat mendatangkan kebahagiaan kepada anda. Kendalikanlah fikiran anda, nescaya anda akan meraih kebahagiaan. Berhenti mengejar sesuatu yang tidak mampu kita raih, pasti akan mendatangkan kebahagiaan dan melapangkan rasa hati. Apabila kita rasa kita tak mampu meraih satu-satu perkara, contoh kita nak beli kereta BMW, contohlah kan. Kita nak beli kereta BMW. Tapi dengan gaji kita, dengan rezeki yang Allah bagikan tu tidak mencukupi untuk membeli. Jadi janganlah kita berangan-angan. Angan-angan tu boleh, tapi jangan angan-angan yang panjang. Jangan dipanjang-panjangkan. Jangan bercita-cita terlampau tinggi. Nanti hati kita akan merana, jiwa kita akan sakit. Tanamkan dalam khayalanmu tentang kejayaan dan biarkan dia tertulis dalam ingatan. Ni tadi yang saya dah sebutkan. Dengan memperbanyakkan istighfar yang ikhlas akan mendatangkan rezeki yang berlimpah dan rahmat Allah yang luas. Jadi lazimkanlah diri dengan istighfar. Istighfar tu menghapuskan semua dosa-dosa kecil kita. Dosa besar dosa besar tu kena bertaubatlah. Taubat dengan sebenar-benar taubat. Kalau dosa kecil tu dengan istighfar lazimkan dengan istighfar. Jadikanlah semua urusan dunia di dalam genggaman tangan sahaja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Maksud dia segala urusan dunia tu, urusan-urusan kerja kita ni jangan sampai kita masukkan ke dalam hati. Jangan sampai hati kita jadi sakit kerana dunia. Hati hanya untuk Allah, tempat Allah, bukan untuk dunia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Ini yang penting. Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Maksudnya, orang akan merasa bahagia bila bersama dengan kita. Akan merasa suka apabila kita ada bersamanya. Akan suka berkongsi masalah-masalah dengan diri kita. Tu maksud dia
orang mendapat manfaat daripada diri kita. Walaupun kadang kita tak rasa apa yang orang lain dapat daripada diri kita, jadi kita buat dengan ikhlas. Sungguh merugi orang yang tidak mendapat doa kebahagiaan dari orang lain kerana sifat buruk yang ada pada dirinya. Ni ruginya. Ruginya orang yang buruk sifat, yang zalim, yang kejam dengan orang lain sebab dia hanya mendapat celaan, laknat, kutukan dan doa-doa yang tidak baik daripada orang lain, bukan mendapat doa kebahagiaan. Kunci segala kebahagiaan adalah takwa. Firman Allah yang bermaksud, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq ayat 2. Takwa ni pun ada perincian dia sendiri. Di sini saya tak detailkanlah bab takwa ni. Jangan terlalu gelisah dengan masa depan, batasilah angan-anganmu dan yakinlah bahawa masalah rezeki itu sudah ditetapkan dan pasti akan sampai kepadamu bila tiba waktunya. Perbanyakkanlah merenung kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh, kepuasan mereka, kesederhanaan hidup mereka dan cinta mereka terhadap amal soleh. Jadikan mereka sebagai suri teladan dalam kehidupan. Perhatikanlah keadaan orang yang lebih rendah dalam urusan duniawi kerana ia membawa rasa syukur terhadap nikmat yang Allah beri kepada kita. Okay? Kalau kita memandang orang yang lebih tinggi daripada kita, nanti kita sakit hati. Jadi kita pandang orang yang lebih rendah kedudukannya supaya kita menikmati apa yang Allah telah berikan, kelebihan yang Allah berikan pada kita dengan rasa syukur. Okey, habis dah perkongsian saya untuk kali ini. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih Puan Suhana Sarmo. Saya serahkan pada Puan Rohaya binti Abdul Rahman untuk membuat rumusan. Dipersilakan. Assalamualaikum. So, rumusan saya tentang buku ini ialah buku ini mudah dijadikan panduan dan sangat berharga serta sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Buku ini juga menyentuh kaitan kesihatan dan kecergasan seseorang dengan solat. Maknanya lagi sihat seseorang tu, lagi cergas seseorang tu, solat seseorang tu juga akan cergas. Maksudnya dia boleh solat dengan sempurna. Buku ini juga menjelaskan secara langsung tentang 8 kaedah biomekanik solat. Buku ini juga mampu menyedarkan pembaca untuk lebih sedar di dalam setiap perlakuan ketika solat, iaitu mengalihkan perlakuan luar sedar seperti pernafasan supaya lebih sedar dengan mengatur cara pernafasan dan mengatur bacaan ketika solat. Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang mudah difahami dan juga buku ini juga adalah nipis dan kita tidak mengambil masa yang lama dan mudah dipraktikkan. Penulisan buku ini berbentuk ilmu praktikal dan bukan teori semata-mata. Diharapkan perkongsian ini dapat memberikan sedikit ilmu yang boleh dimanfaatkan untuk mendapatkan khusyuk yang solat. Akhir kata dari saya, solatlah walaupun kita belum rasa khusyuk. Sekian, terima kasih. Kembali kepada Puan Moderator. Terima kasih Puan Rohaya. Dijemput panel terakhir kita Puan Mas Aminah binti Abdul Kadir untuk membuat rumusan. Dipersilakan Puan Mas Aminah. Okey, terima kasih Kak Roy. Saya sambung perkongsian saya untuk sesi yang ketiga ni. Okey. Tadi saya dah cerita tentang Dajjal. Okey, lepas tu antara subtopiknya adalah agama, teori, konspirasi. Penulis mengaitkan agama teori konspirasi ni dengan Illuminati dan Freemason.
Dia bukan penulis, dia kaitkan Illuminati dan Freemason dengan Dajjal. Dia cerita yang agama teori konspirasi ni dia kaitkan Illuminati dan Freemason dengan Dajjal. Tapi sebenarnya betul ke? Betul ke kaitan yang agama teori konspirasi ni buat? Betul ke Illuminati dan Freemason ni memang betul ada kaitannya dengan Dajjal? Kena bacalah buku tu. Kan kalau saya cerita semua kan panas saman saya pula. Okey, Illuminati dan Freemason. Dia cerita pasal Illuminati dan Freemason. Siapa sebenarnya Illuminati ni? Siapa sebenarnya Freemason ni? Betul ke Illuminati dan Freemason ni dia ada berkomplot dengan Dajjal? Betul ke tidak? Itu pendapat penulis lah. Lepas tu dia ceritakan tentang 4 senjata fitnah Dajjal. Penulis kaitkan kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi. Sebab tu kita digalakkan untuk baca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat untuk mengelak fitnah-fitnah Dajjal. Okey, kita tengok apa fitnah-fitnah Dajjal yang penulis ni ceritakan. Okey, yang pertama, fitnah agama. Fitnah agama ni adalah melalui kisah Ashabul Kahfi. Macam yang kita tahu kan, memang kalau kita cerita pasal surah Al-Kahfi je mesti orang akan cerita pasal Ashabul Kahfi ni, pemuda yang tidur dekat dalam gua selama 309 tahun. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan masa tu ada raja yang zalim yang tak nak terima agama Islam ni kan. Dia tak nak terima, dia nak suruh orang sembah berhala masa tu. Tapi pemuda-pemuda Islam ni tak boleh terima benda tu, dia lari masuk ke dalam gua. Lepas tu dia ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun dekat dalam gua tu. Lepas tu fitnah harta. Fitnah harta ni pun diceritakan dekat dalam surah Al-Kahfi. Kisah pemilik 2 kebun. Pemilik kebun ni dia sangat-sangat kaya tapi dia kafir. Tapi dia tak beriman pada Allah lah. Lepas tu dia ditegur oleh saudara dia tapi dia tak boleh terima sampai satu tahap Allah musnahkan kebun dia. Lepas tu fitnah ilmu. Fitnah ilmu ni pula kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Masa tu Nabi Musa kata dia ni orang yang paling berilmu tapi Allah suruh Nabi Musa ni pergi jumpa Khidir. Sebab Khidir Allah kata ada lagi orang lain yang lagi berilmu daripada dia. Nabi Musa tanya siapa sebab dia nak pergi berguru. Rupanya Nabi Khidir. Dia pergi berjumpa dengan Nabi Khidir. Banyaklah sepanjang pembelajaran dia dengan Nabi Khidir tu macam-macam yang berlaku. Macam-macam yang Nabi Musa ni belajar. Lepas tu fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan ni dalam surah Al-Kahfi ni dia mengisahkan Raja Zulkarnain. Betapa hebatnya kisah Raja Zulkarnain. Inilah Raja Zulkarnain inilah yang membina tembok yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj untuk turun. Untuk inilah sebelum berlakunya kiamat nanti. Sangat hebat Raja Zulkarnain ni. Sangat hebat sampai orang barat gelar dia sebagai Alexander the Great. Kalau orang barat panggil dia Alexander the Great lah. Kita sebagai orang Islam kita panggil dia sebagai Raja Zulkarnain. Okey, senjata melawan Dajjal. Sebenarnya penulis cerita agak panjang tentang senjata melawan Dajjal ni tapi saya ambil dia punya kesimpulan dia je. Senjata melawan Dajjal ni adalah akhlaknya Quran. Bukannya kita kena bawa Al-Quran tu sepanjang masa. Nak kena, maksudnya kita nak elak Dajjal ni kita bawa Quran sana sini. Bukan macam gitu. Akhlaknya Quran ni maksudnya, okey sebagai seorang Islam kita memang tahu Al-Quran ni adalah kitab dan buku yang paling baik, paling terbaik. Sampaikan Allah pun cakap kita tak akan sesat selagi kita ikut Al-Quran dan hadis kan. Jadinya macam mana nak jadi yang akhlaknya Quran? Kalau Al-Quran ni adalah sebaik-baik kitab, sebaik-baik buku, kita pun kena jadi sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Itulah senjata untuk melawan Dajjal. Ini orang mukmin. Tadi mula-mula saya cerita pasal musuh Dajjal adalah orang mukmin kan. Jadi kita jadi orang mukmin. Dia berbeza antara Islam sahaja dengan Islam yang mukmin. Berbeza. Jadi kita pilih jadi Islam yang mukmin untuk kita elak daripada menjadi pengikut Dajjal. Okey, kesimpulannya dekat sini. Kesimpulan yang sebenar-benar kesimpulan. Okey, daripada hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmizi, hadis ni sahih. Tentang surah Al-Kahfi, sabda Rasulullah, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah Dajjal. Kita terjaga dari fitnah Dajjal, bukan kita terelak terus tak jumpa Dajjal ke apa, tak. Wallahu alam benda tu, tapi kita terjaga daripada fitnah Dajjal. Jadi dekat sini sukanya saya untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan seperti petikan lagu daripada kumpulan Raihan yang berbunyi, ingat 5 perkara
sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Jadi sementara kita masih hidup ni, kita cuba cari segala kebaikan, kita buat segala kebaikan yang memberi manfaat pada diri kita sendiri dan juga pada orang lain, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan di sini saya kongsikan doa agar terlindung daripada fitnah Dajjal, sebab fitnah Dajjal ni sangat hebat, sangat menakutkan. Tapi sebenarnya benda tu bergantung pada diri kita jugalah. Doanya yang berbunyi, Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab Jahannam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Baca doa ini setelah tahiyat akhir sebelum bagi salam. Maksudnya sebelum kita bagi salam tu kita baca, niat je dalam hati. Berhenti sekejap, okey ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur, daripada siksa Jahannam. Siksa Jahannam tu maksudnya siksa api neraka, dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya pulangkan semula kepada Kak Roy. Terima kasih Puan Mas Aminah. Seronoknya saya dengar suara merdu Mas Aminah. Alhamdulillah selesai sudah ketiga-tiga sesi pada hari ini. Terima kasih di atas sesi perkongsian oleh semua ahli panel. Semoga kita semua mendapat manfaat di atas perkongsian tersebut. Dengan ini saya ingin memberi ruang kepada rakan-rakan untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita. Adakah siapa yang nak tanya soalan? Puan Hazlin ke? Nampaknya tiada soalan dimajukan. Saya serahkan program ini kepada Cik Khairul Azmi bin Ishak untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Ada. Boleh terus. Kita sudah berada di penghujung program. Alhamdulillah selesai sudah tugasan saya sebagai moderator. Terima kasih kepada Encik Khairul Azmi bin Ishak selaku pelaksana program, panel-panel jemputan dan AJK yang terlibat serta kepada semua yang menonton program pada hari ini. Sekiranya ada tersalah tutur kata sepanjang saya mengendalikan program ini, saya ingin mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik itu dari Allah SAW dan yang kurang itu dari saya. Dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.